Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani, salam anak yang baik lagi cerdik. Alhamdulillah kita dapat persiaran lagi pada hari ini. Uh, Kita bersama-sama dengan kita pada hari ini. Seperti biasa kita akan ada dua slot, iaitu slot snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya pembentangan yang akan disampaikan oleh Dr. Suhaili binti Muhammad Yusof, Nazir Kanan dari Jemaah Nazir Negeri Kelantan. Rasanya tak terlambat saya mengucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua selamat tahun baru, ya. Uh, Selamat berjumpa sekali lagi pada tahun ini. Ini merupakan CDL hands-on online kluster IP yang pertama lah, ya, untuk tahun ini, ya. Baik, saya ingat kita boleh teruskanlah, ya, dengan slot yang pertama dulu. Kita sama-sama dengar dulu perkongsian snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh. Dipersilakan, Datuk. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya merakamkan terima kasih sekali lagi untuk sesi kita kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi meruangkan dan meluangkan masa untuk bersama. Tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah 2024. Apakah plan anda? Apakah rancangan anda? Apakah rancangan sekolah? Dan saya uraikan perkara ini dengan menggunakan ERRC. Apakah yang anda nak singkirkan, eliminate? Apakah yang nak ditingkatkan, raise? Apakah yang nak dihasilkan secara buat kali pertama, umpamanya idea baru, create, dan apakah yang ingin dikurangkan? Dalam the Blue Ocean Strategy, inilah yang diutarakan. Apakah pendekatan yang kita nak gunakan untuk membawa satu perubahan dalam organisasi kita? Kita lihat macam mana bila kita lihat the Blue Ocean dan Red Ocean strategi ini, syarikat kapal terbang di Malaysia, umpamanya Air Asia, ya. Sebelum tu kita sangat biasa dengan tiket yang dikeluarkan beberapa lapisan. Kemudiannya kita jadi biasa dengan hanya sekeping kertas saja kita download atau kita photostat atau kadang-kadang melalui telefon saja kita boleh naik kapal terbang. Itu satu perubahan yang besar, satu strategi yang memang merupakan satu Blue Ocean Strategy. Perkara-perkara yang boleh disingkirkan, kita singkirkan atau kita kurangkan. So, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sistem pendidikan, kita boleh lihat dari segi kualiti guru, persekitaran pembelajaran, objektif dan matlamat yang jelas, unpacking of curriculum, bagaimana kita menerokai curriculum yang kita gunakan, the operational curriculum di sekolah, dan bagaimana kita menghadapi pentaksiran dan penilaian. Ini menjadi beberapa cabaran kita. Itu adalah aspek-aspek utama. Tapi sebenarnya, soalan saya kepada anda semua pendengar dan juga kepada pemimpin yang ada, pada cikgu yang ada, what is your ERRC? What are you going to eliminate, raise, create, or reduce? Next slide, please. Ada masanya kita terpaksa fikirkan di luar kotak. Tetapi ada satu buku yang ditulis oleh Ken Ban. Ken Ban dia tulis mengenai how college students learn. Ya? Dan dia kata, don't only question, not only think out of the box, but why is the box there in the first place?
Kenapa adanya kotak di situ? Mungkin kita boleh ketepikan kotak juga. Bukan saja fikir di luar kotak, kita ketepikan kotak itu. So, bagi kita sebagai individu yang sentiasa merancang, kita tidak boleh lari dari konsep bahawa ada perancangan jangka pendek, ada perancangan jangka sederhana, dan ada perancangan jangka panjang. So, sama-samalah sambil kita nak menerokai tahun 2024, nak melangkaui satu era, satu tahun yang baru selepas kita aktif pada tahun 2023. Apakah pendekatan yang akan kita ambil? Apakah perancangan yang perlu kita ambil? Ya, saya faham, saya akui bahawa kita belum habis tahun akademiknya. Tahun akademik hanya akan berakhir pada awal bulan Februari. Tetapi, kita terpanggil untuk fikirkan kita ada sebulan lagi sebelum tahun akademik bermula, tahun akademik yang baru akan bermula selepas cuti. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menggunakan pendekatan ERRC, kita tertanya kepada diri kita apa yang nak disingkirkan, dikurangkan, ditingkatkan, diwujudkan. Bagi saya, bila saya kata saya nak fikirkan tentang ERRC ini, kalau anda lihat gambar raja di sebelah kanan, apakah aktiviti yang nak dikurangkan, reduce atau nak disingkirkan terus? Bagi saya, kadang-kadang saya terpanggil untuk fikirkan quantity is not always the best thing. Kita bukan mengejar kuantiti. Kita perlu fikirkan tentang bagaimana kita nak meningkatkan dan menghasilkan kualiti. Dan bila saya gunakan istilah aktiviti, ia tidak bererti saya merujuk kepada aktiviti dalam aktiviti ko-akademik. Tidak. Segala aktiviti yang kita lakukan, maupun CPD untuk guru-guru, maupun aktiviti dalam kelas masa PDP, kita harus terpanggil, terfikir, kita ingat kembali, kita buat refleksi tentang quality. It's always about quality, quality, quality. Yes, it's nice to have a reasonable quantity. Reasonable quantity. Tapi jangan kita terbeban dengan nak mengejar kuantiti. Kerana kadang-kala bila kita mengejar kuantiti, kita lupa akan kualiti. Fikirkan dalam situasi atau dalam keadaan anda sendiri di tempat bertugas anda. Ini patut difikirkan bukan saja oleh pemimpin sekolah, tetapi juga oleh guru-guru dan staf-staf lain dalam persekitaran tempat kerja, termasuk staf sokongan. Next slide, please. So, kalau saya ambil satu contoh farmasi, apa yang mereka nak singkirkan ialah waiting time, masa menunggu, travel cost dan sebagainya. Sekarang kita tak terfikir 20 tahun dahulu ubat oleh hospital kerajaan pun boleh dihantar ke rumah. Tapi pada beberapa tahun yang lepas, ini merupakan satu anjakan yang berlaku. Dan sama juga untuk swasta. So, untuk apa yang nak ditingkatkan, quality of service, memudah carakan, convenience, supply quality, pastikan ubat itu berkualiti. Bukan yang ada, kalau saya diizinkan gunakan, ubat pun ada yang ciplak yang dijual ya. Kadang-kadang orang kita sebagai masyarakat biasa kita tak tahu. Dan juga terfikir tentang productivity. Apa yang nak di-create? What do you want to create? Satu kolaborasi public-private.
Sama juga untuk kita pun. Ada idea yang kita boleh ambil daripada contoh farmasi ini. Dan untuk sekolah, kita ada acuan kita sendiri. Apa budaya inovasi yang kita nak hasilkan? Apa yang nak dikurangkan kalau di farmasi? Iaitu kesesakan di farmasi, iaitu beban tugas farmasis, dan juga stres on farmasis. Saya rasa tiga-tiga ni kalau kita lihat dari nombor 2 dan nombor 3, workload dan stres, guru selalu sebut tentang dua perkara ini. Workload dan stres. So kita kena fikirkan, jangan kita terbawa untuk yang nak dapat yang terbaik, tetapi dalam masa itu kita sanggup menggadaikan pelbagai perkara termasuk kesihatan guru-guru kita. So kita kena sentiasa ingatkan diri kita, our teachers are our asset. Our leaders are also our asset for our organization. Alright, so setiap individu itu adalah penting di mana juga beliau bertugas. Everyone is important. I'm not only referring to teachers. Kalau anda bertugas di PPD, kalau anda bertugas di JPN, dan kalau anda bertugas di KPM pun maupun mana-mana tempat ni, your welfare harus dijaga, kebajikan. Kerana untuk dapat yang terbaik, kita boleh cari satu tipping point tu atau satu keseimbangan antara apakah pendekatan yang terbaik. Next slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Marilah kita sama-sama buat satu tekad yang baru untuk apa yang kita nak lakukan untuk sistem pendidikan kita, untuk negara yang kita sayangi. Apa yang kita boleh buat untuk anak murid kita. They are all our children. Kita sama-samalah fikirkan apa yang kita boleh buat. Dan kita buat yang terbaik. Ilmu tu boleh datang daripada buku, daripada makalah, majalah dan sebagainya. Remember, it's easier to build strong children than to fix broken adults. Dan sehari ini saya utarakan semula, positive, positive, positive. Reading is thinking, even listening is thinking. You are listening to me and I'm sure you are thinking. And remember, finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Datuk, sekali lagi Datuk Dr. Mahendra Singh atas pengurusan yang amat menarik sebentar tadi. Mudah-mudahan perkongsian berkaitan dengan ERRC tadi dapat kita praktikkan dalam kerja buat kita, khususnya dalam merancang kerja-kerja kita di persekitaran kerja kita, insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan pergi ke slot yang kedua bersama-sama dengan Dr. Suhaili binti Muhammad Yusof, Nazir Kanan dari Jemaah Nazir Negeri Kelantan. Selamat datang Dr. Suhaili. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rekan Adi. Selamat datang ke CDL Hands-on Online Cluster IPD. Rasa kita dah beberapa kali dah bersiaran doktor kali ini untuk tahun ini saya ucap terima kasih lah kerana sudi menerima pelawaan kita sebagai pembentang yang pertama untuk tahun 2024 ini pembuka baik tahun. Baik, untuk makluman audiens semua tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya serahkan kepada Dr. Suhaili, saya nak perkenalkan dulu Dr. Suhaili ni Baik, Dr. Suhaili binti Muhammad Yusof ni masa ini sedang berkhidmat sebagai Nazir Kanan di Jemaah Nazir Negeri Kelantan. Dan sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pensyarah akademik di IPG IPG Sultan Mizan. Sultan Mizan. Selama 2 tahun setelah menjadi guru sekolah menengah selama 19 tahun. Oh, lama di sekolah Baik, kepakaran dan tumpuan Dr. Suhaili ini adalah dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan serta pembinaan instrumen.
Beliau mahir dalam menganalisis data termasuk komprehensif analisis data kuantitatif, khususnya analisis model persamaan berstruktur, ya, Precision Amos, ya, Amos, ya. Telah menjalankan 5 kajian utama bermula tahun 2017 dan telah menerbitkan melebihi 22 artikel, ya, artikel jurnal berindeks Scopus dan berwasit. Antara sumbangan dalam kepimpinan dan pengurusan pendidikan pula adalah dari segi pembinaan alat ukur, kepimpinan kontekstual pengetua ataupun ringkasnya MyClips, dan penilaian kediri digital kepimpinan kontekstual pengetua CLESELF, CLISEF, macam mana nak sebutnya, CLISEF, ya, yang telah mendapat hak cipta dan pengiktirafan antarabangsa, ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita petang ni kita mendapat seorang pembentang yang hebat, ya. Beliau juga telah merupakan seorang penerima PhD dari UUM, Universiti Utara Malaysia, dalam bidang pendidikan dengan pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Beliau sebenarnya belajar di bawah tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui hadiah Datan Persekutuan, ya, pada tahun 2018. Yang menariknya, ya, tahniah, ya, Dr. Suhaili ini berjaya, ya, menghabiskan pengajian dan mendapat graduate on time ataupun GOT. Jadi kita alhamdulillah, ya, dapat seorang figure ataupun penceramah yang hebat pada petang ini yang boleh jadi contoh juga pada kita. Jadi kita akan bagi ruang kepada Dr. Suhaili nanti, dan pada tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah kalau ada soalan nanti boleh mengemukakan soalan di hujung slot kita nanti, ya. Jadi dengan ini saya ingin menyerahkan slot ini kepada Dr. Suhaili untuk meneruskan perkongsian beliau. Dipersilakan, Doktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik. Terima kasih kepada yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Madawi selaku moderator untuk petang ini, dan terima kasih juga kepada perkongsian pertama yang berbahagia Dato' Dr. Mahendra Singh. Saya rasa perkongsian pertama ni sangat meaningful, ya. Kita dapat model baru iaitu model ERRC. Saya rasa kita sebagai guru ataupun pendidik di mana-mana institusi ataupun sebagai penjawat awam, saya rasa model ERRC ni perlu kita gunakan untuk menjadikan kerja-kerja kita lebih bermanfaat dan juga boleh memberi manfaat kepada orang lain juga. Jadi saya tak nak buang masa. Untuk perkongsian hari ini, saya terus kepada perkongsian saya. Okey, saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk iaitu kecerdasan kontekstual pemimpin dalam pengurusan dan kelestarian organisasi. Untuk makluman kepada peserta hari ini adalah perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan kepimpinan. Perkongsian saya sebelum ini ada terlibat juga dengan penyelidikan, dan ini adalah kesinambungan daripada perkongsian pertama saya iaitu kepimpinan kontekstual. Cuma pada hari ini saya fokus zoom kepada dimensi yang saya rasa perlu untuk kita fikirkan dan perlu kita tengok di manakah relevannya dimensi ini iaitu kecerdasan kontekstual. Okay, dan saya daripada Jemaah Nazir Negeri Kelantan untuk makluman peserta hari ini. Jangan takut dengan saya. Okey, perkongsian saya yang pertama akan terus kepada definisi contextual intelligence. Saya sebenarnya lebih suka menggunakan term contextual intelligence. Sebenarnya dalam bahasa Melayunya adalah kecerdasan kontekstual. Jadi dalam perkongsian ini saya hanya menggunakan short form iaitu CI, merangkumi contextual intelligence. Jadi yang first saya akan kongsi definisi contextual intelligence, definisi CI. Yang kedua kita akan tengok sedikit berkaitan teori ataupun model yang berkaitan dengan CI. Kemudian kita akan melihat sedikit ciri-ciri pemimpin yang mempunyai kemahiran contextual intelligence ni. Ciri-ciri pemimpin, bagaimana
kalau kita nak melihat ciri-ciri ini ada pada pemimpin, saya akan kongsikan sedikit. Kemudian saya akan kongsikan juga faktor-faktor yang perlu sebagai seorang pemimpin. Tak kiralah kita sebagai pemimpin sekolah ataupun kita sebagai guru di sekolah, kita sebagai pemimpin di jabatan-jabatan ataupun bahagian-bahagian lain, kita perlu lihat juga apakah faktor yang perlu kita ambil perhatian dalam kepimpinan kita. Dan saya akan berkongsi juga contextual intelligence dalam pengurusan sekolah. Bagaimana kita nak implementkan CI ini dalam pengurusan sekolah, dan kita akan lihat juga sedikit isu-isu dalam kepimpinan. Kita akan berkongsilah apakah pro and con sekiranya kita tidak menitik beratkan CI dalam kepimpinan, apa isu yang akan timbul. Yang pertama, kita akan lihat sedikit konsep ataupun definisi ataupun operational definition kepada contextual intelligence ni. Saya merujuk kepada beberapa scholar. Yang pertama adalah daripada saya sendirilah, apa itu CI ya. CI merujuk kepada kesedaran atau keupayaan pengetua sekolah untuk mentafsir konteks. How they screen the context. Bagaimana dia nak melihat konteks di sekolah dia. And then lebih fleksibel dalam tindakannya, memiliki ciri-ciri sebagai pemikir hadapan, forward thinker ataupun future thinker, kemudian proaktif dan berani membuat keputusan. Ini adalah petikan definisi dah ambil daripada Suhaili dan Tunku Faika. Ini adalah daripada literature saya yang sudah dipublish ke Scotland Journal pada tahun 2021, dan juga saya telah mengeluarkan satu buku lah, e-book yang baru saya dikeluarkan, masih lagi panas pada 2023. So ini berkaitan dengan CI, dan ada juga definisi yang dibuat oleh KERS 2008 dan 2011, iaitu kecerdasan kontekstual ditakrifkan sebagai keupayaan untuk mendiagnose. Kadang-kadang kita memiliki kepimpinan yang tidak arif untuk mendiagnose, kan, untuk melihat in-depth, secara mendalam, deeply, tak boleh nak mendiagnose. Kemudian kemahiran mentafsir konteks, menggunakan pendekatan intuitif. Intuitif means kita menggunakan firasat. Sometimes firasat yang ada pada kita, ada kalanya boleh diambil kira untuk membuat keputusan dengan mengambil kira situasi lampau, situasi semasa dan juga jangkauan masa yang akan datang. Sebagai seorang pemimpin, ciri-ciri contextual intelligence ni bermaksud kita nak buat keputusan, kita akan ambil apa yang berlaku. Kita akan consider perkara yang telah berlaku, kita akan consider perkara yang sedang berlaku, dan kita boleh postulate pula, okay, if tahun lepas berlaku macam ni, sekarang berlaku macam ni, so what is going on pada masa akan datang. Kita kena ada kemahiran itu. So kemahiran ini termasuk dalam contextual intelligence. Dan yang ketiga saya ambil daripada Land 2019, Mary Shane and Mampin 2018 dan Morowani. Mereka ini adalah pakar-pakar kepimpinan yang telah mengkaji dengan lebih awal kepentingan contextual intelligence. Saya adalah orang yang terdahululah, ya, tetapi sorotan-sorotan kajian mereka ini merupakan tunjang kepada kajian saya ataupun buku yang telah saya hasilkan merujuk kepada sekolah-sekolah tersebut. So apa yang cakap dengan Mary Shane, Mampin dan Morowani ini? Okey, pendekatan menggunakan intuitif dan holistik dalam membuat keputusan, mengambil kira pengalaman lepas, situasi semasa dan kemungkinan masa hadapan. Jadi sekiranya kita tengok ketiga-tiga definisi ini, tidak terlepas daripada berfikir apa yang berlaku terdahulu, apa yang sekarang berlaku dan apa yang akan berlaku di kemudian hari. Kita kena ada kemahiran itu, to postulate, dan untuk membuat jangkaan, untuk membuat jangkauan. Okay, kita pun di sekolah pun kita kena ada perancangan. Perancangan itu adalah kena based on apa yang berlaku terdahulu, apa yang berlaku sekarang dan apa yang kita nak rancang untuk tahun depan. So benda-benda ini, perkara-perkara ini tidak larilah daripada kita sebagai guru ataupun kita sebagai seorang pemimpin sekolah ataupun pemimpin di organisasi lain. Okey, saya sambung lagi. Yang kedua,
apakah model-model ataupun kita cakap teori ataupun pegangan yang kukuh yang membuatkan kita berfikir bahawa kita perlu mempunyai kecerdasan kontekstual ini. Saya rasa model-model ini adalah sangat kukuh untuk kita ambil sebagai anchor ataupun asas kepada pemikiran kontekstual ini. Iaitu yang pertama, Taikik model. Iaitu apa model ini cakap? Iaitu memiliki kebolehan menjana idea baru walaupun berada dalam situasi yang baru. Tak semua orang boleh buat idea kan. Contoh, kita ditukarkan ke jabatan lain. Contoh, kita sebagai pekerja daripada keuangan, kita terus kepada bahagian pengurusan. Bagaimana kita nak generate idea yang daripada fikiran atau minda kita berkait dengan keuangan, bagaimana kita nak meletak idea kita dalam bidang pengurusan. So, bagaimana secara drastik ataupun secara acute kita nak memberi idea dalam tempat yang baru di situasi yang baru tu. Okay, tindakan pantas pemimpin menjana idea baru untuk disesuaikan dengan konteks semasa. Susah nak kita buat, tapi itu yang perlu kita buat. Maksudnya kita kena pantas membuat idea, memberi idea adalah kena pantas. Saya letak dekat sini ya bagaimana contohnya, iaitu bagaimana tindakan seorang pengetua sebagai pengurus instruksional dan pemimpin instruksional untuk fully utilize elemen kekuatan dalam SKAS, dalam sistem kualiti sekolah. Sekarang kita tengah bercakap tentang SKPM, bagaimana nak mengisi kekuatan kami, mengisi pengurusan kami. Dan tak lama kita akan kena mengisi pencapaian kami. Jadi perkara-perkara ini adalah sangat berkaitan dengan kebijaksanaan. Pengetua sebagai pengurus instruksional, dia mengurus instruksional, bagaimana dia memimpin sebagai pemimpin instruksional, bagaimana dia nak fully utilize kekuatan sekolah. Contoh guru dia, contoh murid dia, bagaimana dia nak mengambil perkara-perkara ini supaya boleh meningkatkan aspek dalam pencapaian kami. Adalah di mana pengetua itu berada, di sekolah rendah ke, di sekolah menengah ke, di sekolah luar bandar ke, ataupun tiba-tiba ditukarkan ke sekolah bandar. Bandar dengan luar bandar mempunyai budaya dan gaya pemikiran yang berbeza. So bagaimana seorang pemimpin ini nak secara acute mencari idea-idea supaya idea-idea itu berkesan untuk situasi semasa dia. So yang kedua adalah model of sense making daripada Wick et al. 1995. Model sense making ni saya suka juga. Kerana apa? Kerana setiap pemimpin dia kena ada pertimbangan. Sebab kadang-kadang kita banyak isu-isu di sekolah, pengetua tak boleh timbang tara, tak ada consideration, menyebabkan dalam kalangan guru ada yang stres. Kerana apa? Sebab faktor yang tidak diberi pertimbangan. Jadi model sense making ni adalah anchor untuk CI tadi, iaitu kebolehan pemimpin memahami situasi secara holistik. Seorang pemimpin dia kena arif scanning. Scanning maksudnya kita kena pandai scan environment kita, environment guru kita macam mana, environment murid kita macam mana, environment facilities kita macam mana, dan membuat pertimbangan, sense making. Sebagai contoh kan, kita kalau di sekolah kita kena hadap dialog prestasi contohnya kan, dan di lapangan dialog prestasi, mesyuarat, postmortem, SPM. Kita sebagai guru kadang-kadang kita tidak pihak sekolah tidak menerima sebarang kelemahan daripada guru. But sometimes kena ada juga pertimbangan sense making. Mungkin faktor-faktor kelas 2 mengajar itu di waktu nak balik kan, matematik berada di waktu terakhir. So kadang-kadang perkara ini kita tidak menimbang tara bagaimana ataupun apakah situasi yang berlaku di sekolah yang berlaku dalam kalangan guru kan, selalu kadang-kadang kita kurang untuk memberi perhatian itu. So model sense making ni sangat diperlukanlah untuk kita memahirkan berfikir ataupun membuat pertimbangan yang terbaik. Sebagai contohnya saya buat kat sini,
Adakah adil untuk membuat keputusan pemakaian baju seragam sekolah apabila ramai dalam kalangan murid mengalami masalah banjir? Jadi saya salute lah kepada pendekatan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, isu nak buka sekolah kan, bagaimana arahan ataupun keputusan yang dibuat diterima pakai, dan saya rasa pihak sekolah juga menyenangi, ibu bapa juga menyenangi apabila diberi kelonggaran pelajar-pelajar ini yang mengalami masalah banjir untuk memakai pakaian sukan ataupun pakaian as long as dia pergi sekolah. Kan? So ini adalah model science making yang membuat pertimbangan melihat faktor-faktor yang lebih meluas. Sebab kadang-kadang kita tak letak diri kita dalam kasut orang. So model science making ni ibaratnya macam bahasa Melayu kita masuk dalam kasut orang. Senang kan? Jadi yang ketiga adalah contextual intelligence concept. Sebenarnya kajian-kajian tentang kepimpinan contextual intelligence ini berkait rapat dengan contextual intelligence konsep yang dibawa oleh Kurtz 2018, iaitu apa? Keupayaan pemimpin mengimbas scanning and screening, mendiagnose, mentafsir konteks. Bila dia diagnose, baru dia nampak, oh sekolah dia macam ini rupanya, ada berlainan dengan sekolah berhampiran, ada berlainan dengan sekolah lama dia. So dia tidak boleh copy paste amalan-amalan sekolah lama dia yang terdahulu, membawa amalan-amalan itu ke sekolah yang baru dipimpin. So it is tak begitu berkesan nanti kepimpinan kita sekiranya kita copy and paste amalan lama kepada sekolah yang baru. So, kena pandai mendiagnose, mentafsir konteks sebelum membuat keputusan terbaik dalam konteks tertentu. Tak sama ya, sekolah luar bandar dengan sekolah bandar tak sama budayanya. Ya, ibu bapa luar bandar tahap pemikirannya tak sama dengan ibu bapa di bandar. Jangan kata tahap pemikiran, mungkin sosioekonomi ibu bapa, parents ya, yang mewakili PIBG juga tidak sama. So kita tak boleh ada cut off lah. It's unfair kalau kita sebagai pemimpin, kita cut off. Okay? Saya rasa unfair lah kerana sistem sekolah ni dia sangat kompleks. Kompleks kenapa? Kita berhadapan dengan guru-guru yang pelbagai ragam, guru-guru yang pelbagai latar belakang, ada cikgu daripada Pulau Pinang, ada cikgu daripada Kelantan. So unfair kalau kita nak cut off untuk menetapkan keputusan yang tanpa mengambil kira perkara-perkara ini. So dengan kata lain, kecerdasan kontekstual memerlukan 3 kemarasan. Ini dibawa oleh contextual intelligence bikers ya, iaitu dia juga menekankan melihat peka kepada peristiwa lampau. Sebelum keputusan kita kena tengok apa yang berlaku yang lepas, peka kepada konteks semasa dan juga mampu meramal masa depan yang lebih baik. Postulate. Sebagai contoh sekolah-sekolah di Pantai Timur selalu menghadapi masalah banjir. Kita macam saya duduk di Kelantan, masalah itu banjir ni baru berlaku baru je reda. So bagaimana pemimpin-pemimpin sekolah ataupun pemimpin-pemimpin di mana sekali pula di Jabatan PPD ataupun JPN, bagaimana mereka merangka plan contingency. Plan contingency untuk supaya next time bila berlaku banjir ni dah boleh meminimumkan masalah ataupun meminimumkan kos ataupun menambah baik apa yang telah berlaku based on perkara-perkara lepas. Jadi dua model dan konsep ini adalah merupakan anchor iaitu asas yang kukuh bagaimana contextual intelligence ni terbentuk. Alright, kita pergi kepada ciri-ciri pemimpin. Saya rasa kita nak tengok pemimpin-pemimpin yang ada ciri-ciri contextual intelligence ni bagaimana. The first is awareness. Tentu perlu ada kesedaran. Aware kan? Kena peka, kena aware tentang situasi semasa. Mungkin aware tentang musim, mungkin aware tentang polisi, mungkin aware tentang gelagat organisasi dia. Sebab di sekolah kita banyak ragam. Ragam guru, ragam ATP, murid-murid juga ada ragamnya. So sebagai seorang pemimpin,
Awareness ini merupakan salah satu perkara yang sangat penting untuk menjadikan kepimpinan dia lebih berkesan. Aware terhadap apa mungkin isu pelajar ponteng. Kita hanya menghukum pelajar yang ponteng kan, tanpa kita pergi tengok kepada kenapa sebenarnya pelajar ni ponteng. Apakah root dia, apakah isu utama, asasnya kenapa. Mungkin kita tidak pergi in-depth begitu sekali melihat isu ataupun pokok utama kepada perkara-perkara ini kan. So sebagai seorang pemimpin, awareness tu adalah salah satu faktor ataupun ciri-ciri pemimpin yang mempunyai kemahiran contextual intelligence. Second one is proactive. Apa itu proactive? Iaitu membuat sesuatu tanpa disuruh ataupun tanpa menerima arahan. Bukan saya nak cakap kita nak against arahan kan, bukan saya nak cakap kita melangkaui arahan. Tetapi proaktif ni sebagai contohnya, contoh sebagai pengetua yang sering kali menghadapi masalah banjir. Jadi bila dia dah datang bulan 9, bulan 8 sudah ada alert kan, dia dah aware, dia dah alert. Bila dia aware, bila dia alert, so dia akan melakukan tindakan yang lebih awal. Itu salah satu daripada ciri-ciri pemimpin yang proaktif. Ataupun apabila seorang pemimpin melihat contoh prestasi menurun, prestasi subjek A menurun, kita tak boleh truly menghukum pelajar itu. Mungkin juga prestasi menurun mungkin disebabkan oleh kompetensi guru. So guru-guru atau pemimpin yang proaktif ni, dia telah mengambil tindakan yang sewajarnya terlebih dahulu based on perkara-perkara yang lepas juga. Okay, kemudian yang ketiga adalah forward thinker. Apa itu forward thinker? Future thinker. Forward thinker adalah perkara yang samalah, berfikiran ke hadapan. Sebagai seorang pemimpin tentu kita kena berfikir ke hadapan kan. Ujung tahun bulan 10, bulan 9 dia dah fikir dah apakah perancangan untuk tahun hadapan. Of course sebagai seorang pemimpin, even kita sendiri sebagai guru, kita kena ada ciri-ciri forward thinker ni. Planning kita macam mana? Sebab kita tak lari daripada planning. Seperti mana Datuk Mahendra cakap tadi kan, dia ada ERRC grid. Sebagai forward thinker, kita nak eliminate yang mana? Kita nak reduce yang mana? Kita nak raise yang mana? And kita nak create macam mana? So as a forward thinker, saya rasa grid ERRC ni sangat membantulah supaya kita punya perancangan lebih smooth ataupun lebih sistematik. Openness, keterbukaan. Tak ramai sebenarnya, tetapi mungkin ada segelintir pemimpin yang kurang tahap openness dia, tahap keterbukaan dia kan. Ada juga isu pengetua yang tutup pintu kan, dia tak nak cikgu-cikgu masuk dengan senang. So sebagai seorang pemimpin yang berfikiran ke hadapan, yang proaktif, yang aware, sepatutnya juga kita perlu mempunyai sikap keterbukaan. Jadi kenapa sebagai seorang pemimpin ataupun kita sebagai guru pun kita kena sikap keterbukaan ni? Kerana orang yang bekerja di bawah kita adalah guru ataupun kita dalam kelas, kita bersama-sama dengan murid. Jadi kita tak boleh nak mengabaikan pendapat mereka. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendengar pandangan, mendiagnose pandangan, kemudian sekiranya pandangan itu bagus, why not? Kita sebagai seorang pemimpin, kita guna pakai pandangan-pandangan orang bawahan kita ataupun pandangan-pandangan guru-guru kita ataupun pekerja-pekerja bawahan kita. Kerana apa? Elemen collegiality. Collegiality means kita perlu mendapatkan kesepakatan, keserakanan dalam kalangan orang bawah kita supaya apa? Visi misi kita tercapai. Kita tak boleh nak mencapai visi misi kita seorang diri. Kita perlu mengambil ataupun mengambil hati orang bawahan kita supaya apa? Bersama-sama kita. So the element of openness itu sangat penting juga. Sebab apa? Dia akan menarik elemen collegiality, akan menarik kebersamaan orang-orang bawahan kita untuk mencapai visi dan misi kita. Okey, dan fleksibel. Bagaimana sebagai seorang pengetua yang fleksibel? Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh,
pengetua yang fleksibel. Okey, cikgu-cikgu, kita kena buat kelas tambahan untuk meningkatkan pencapaian. Contohlah saya bagi meningkatkan pencapaian, tetapi pada masa yang sama saya beri kelonggaran, kebebasan kepada cikgu-cikgu nak buat bila. But sometimes sebagai seorang guru, kita terus dapat jadual kelas tambahan. Okey, alamak kena waktu malam, alamak kena pukul 4 petang. So, sebagai seorang pemimpin yang kita nak kebersamaan, apa kata kita fleksibelkan perkara tersebut supaya guru-guru senang untuk bekerja. Kerana apa? Diberi kepercayaan. Fleksibel is kita empower cikgu kita trust cikgu kita. Kerana apa? Kita percaya mereka boleh buat. Tetapi beri sedikit flexibility kepada guru-guru itu, sebab kita tak boleh bekerja seorang tanpa guru. Itu antara ciri-ciri CI, dan yang terakhir adalah responsive to the context. Bagaimana kita nak responsive to the context? Okey. Apakah konteks yang perlu kita lihat dalam kepimpinan kita, dalam meningkatkan keberkesanan amalan kita, amalan kepimpinan kita, amalan keputusan kita. Okey, responsive context bermaksud kalau di sekolah merupakan sistem yang kompleks. Kita berhadapan dengan ibu bapa, kita berhadapan dengan masyarakat sekeliling, kita berhadapan dengan pandangan guru kita, berhadapan dengan karena murid kita, berhadapan dengan karena AKP kita. So, bagaimana kita nak blend benda ni? Okey, kita tak boleh lari daripada membuat keputusan tanpa mengambil kira faktor-faktor ini. Jadi elemen responsive to context, bagaimana kompetensi guru, bagaimana pandangan guru, budaya sekolah tersebut, budaya pemikiran ibu bapa yang mewakili ataupun PIBG, budaya pemikiran masyarakat sekeliling sebenarnya kena ambil sebagai elemen-elemen bagi meningkatkan amalan kepimpinan. Dia di sekolah ni dia tak boleh sangat kita tengok kepada faktor guru, faktor tugasan. Bermaksud faktor-faktor lain juga mempengaruhi, walaupun kita kata tahap signifikannya tidak sama, tetapi ia juga membantu daripada meningkatkan keberkesanan kepimpinan tu. Okey. Di sini saya share apa faktor konteks yang mungkin kita sendiri pun tidak terfikir, oh ini adalah faktor-faktornya kan. Okey. Sebagai contohnya kat sini, ini adalah model yang diadaptasi oleh Hellinger. Model ini Hellinger telah adaptasi daripada Bowser et al. 1985. Iaitu kita melihat konteks politik, konteks student, konteks budaya dan juga ekonomi. Bagaimana faktor ekonomi, community konteks, karakter personal, konteks institusi mempengaruhi gaya kepimpinan. Sebenarnya sangat mempengaruhi gaya kepimpinan. Politik, polisi. Kalau di Malaysia kita punya polisi, dia more to top down, bukan bottom up. Jadi kita tak bolehlah membuat keputusan yang sewenang-wenangnya kerana kena juga melihat kepada faktor polisi itu sendiri. Dan yang ini pula adalah, ini adalah model yang saya ambil daripada Brown et al. 2011. 4 dimensi utama sebagai seorang pemimpin yang kita kena lihat untuk memastikan amalan kepimpinan kita berkesan. Iaitu pertama, kena tengok apa? Lokaliti sekolah. Locational factor, school history and setting. Kena lihat. Sebab itu, kita tidak boleh copy and paste kita punya gaya ataupun keputusan-keputusan kita daripada sekolah lama kepada sekolah baru. Kerana apa? Sekolah lama mungkin daripada luar bandar, sekolah baru kepada luar bandar, kepada sekolah bandar. Sekolah lama mempunyai guru-guru yang mempunyai kompetensi tinggi,
Ya, tahap pemikiran yang mungkin lebih positif, mungkin keterbukaan lebih tinggi. Faktor-faktor ini dikira sebagai situated context. External context, apakah konteks-konteks luar yang sebenarnya mempengaruhi gaya kita? Yang saya cakap tadi, macam polisi, tekanan, expectation. Siapa punya expectation ni? Pemegang karun. Expectation. So it depend on juga expectation. So kadang-kadang sekolah yang berprestasi tinggi dengan sekolah harian biasa, expectation tak sama. Bila expectation tak sama, bermaksud ada gaya kepimpinan juga yang tidak sama. Okey, dan ini adalah professional context. Ini perkara yang susah nak diukur lah, intangible factor. Apa dia professional context ni? Iaitu melihat pada komitmen guru. Sebab itu kita tidak boleh senang-senang kita nak mengambil contoh program-program di sekolah lama kita, nak bawa kepada program-program yang lama itu ke sekolah yang baru tanpa kita lihat faktor professional context ni. Kenapa tahap komitmen guru tak sama? Kan nilai tak sama. Experience of professional pun tak sama. Tahap pemikiran guru lama, guru senior dengan guru junior, tahap kompetensi guru lama dengan guru baru pun tidak sama. Jadi kena lihat faktor-faktor itu sebenarnya. Dan akhir sekali adalah material context. Kalau ini pun kalau kita terjemahkan kepada model sistem kualiti sekolah SKPM ataupun SKAS yang sekarang kita sedang isi, faktor-faktor ini berada dalam elemen kekuatan kami. Contoh material context, kita nak tengok physical resources. Okey, sumber-sumber fizikal. Sumber fizikal antara sekolah dengan sekolah tak sama. Bila tak sama, bermaksud ada keputusan-keputusan yang kita ambil tidak boleh disamakan. Tidak boleh copy and paste. Tidak boleh meniru gaya kepimpinan sekolah rakan sebelah kita. Dan building, budget, teknologi, equipment dan juga infrastruktur. So, perkara-perkara ini perlu juga diambil kira sebagai elemen untuk memastikan kepimpinan kita lebih berkesan. Dan yang ini pula adalah saya ambil pada Leafwood ini. Leafwood cakap, berdasarkan kepada artikel Leafwood 2017, dia telah membahagikan kepada dua konteks utama, iaitu person specific context. Iaitu ini termasuk pada ini kalau kita aplikasikan kepada kekuatan kami, ia termasuk adalah elemen guru, elemen murid. Iaitu knowledge, experience, skill and attitude. But sometimes kadang-kadang yang menyebabkan gagalnya satu-satu program adalah it's about attitude. Kan? Kita tak boleh copy. Dan juga ada juga elemen konteks yang lain yang kita namakan widely shared context. Konteks yang lebih meluas, iaitu konteks yang di luar daripada luar daripada pintu sekolah kan. Apa dia? Community context, konteks community, konteks daerah, budaya, ibu bapa, budaya, masyarakat sekeliling, sosioekonomi ibu bapa, condition of parents. Kan, nak buat meeting, kita buat meeting pada hari bekerja. Of course, parent-parent yang bekerja, kadang-kadang dia tak boleh spend time sebab apa? Dia kena dapat persetujuan daripada tutur jabatan. So, kita tak boleh nak assume bahawa parent-parent yang tak datang ni kerana tidak ada kerjasama. So, tak boleh lah. Sepatutnya tak boleh macam tu lah kan. Sebab kita kena tengok juga condition of parents. Kadang-kadang bila kita pergi ke kawasan perikanan, kita nak buat meeting yang kita kata hari yang mungkin kita tahu bahawa mereka committed dengan kerja mereka, tapi kita nak buat juga pada hari tersebut. Of course lah tidak banyak sambutan daripada parents. So sangat menjadi pemimpin ni sangat-sangat complicated sebenarnya sebab banyak perkara yang perlu kita lihat untuk meningkatkan keberkesanan kepimpinan kita ataupun untuk membuat keputusan. Alright. Okay. Ini saya suka untuk berfungsi yang ini. Kebetulan saya berada di Jemaah Nazir. Jadi ini adalah sistem kualiti sekolah. Tetapi saya buat dalam bentuk proses. Ya, ini adalah proses.
Dalam kerangka style ada kekuatan kami A1 hingga A9. Kemudian ada pengurusan kami juga daripada standard 1 sampailah standard 4. Betul-betul standard 4. Ya, standard 4 iaitu PDPC guru dan juga bagaimana elemen kekuatan kami dengan pengurusan kami blend mencapai kepada iaitu kemenjadian guru, kemenjadian murid dan juga kemenjadian sekolah. CI dalam pengurusan sekolah, di manakah elemen contextual intelligence yang perlu dimainkan oleh pemimpin? Of course lah di tengah pengurusan kami, ya, di dalam part pengurusan kami. Mengapakah saya membuat SCAS ini dalam bentuk proses? Kerana sebenarnya sistem sekolah dia merupakan dia based on theory system, iaitu interaction antara pengurusan kami dengan kekuatan kami. Dia mempunyai interaksi two way, dua interaksi. Mungkin daripada pengurusan kami, apabila pencapaian kami yang tidak begitu memberasakan, so dia akan reflect balik kepada kekuatan kami. Dan kekuatan kami juga memberi signifikan positif kepada pencapaian kami. Kekuatan kami tinggi, pengurusan kami tinggi, maka efeknya pencapaian kami akan lebih baik. So pengurusan sekolah dia adalah based on theory system dan juga boleh diguna pakai dalam model IPO, model input, process and output. Jadi di mana kebijaksanaan pemimpin yang perlu dimainkan? Di mana? Iaitu di part pengurusan kami. Okey. Ini saya buat dalam bentuk yang lain, ya. Di mana nadi pencapaian kami ni untuk kemenjadian murid, kemenjadian sekolah, pencapaian murid, ya, anugerah guru ke whatever kemenjadian murid, akademik, kurikulum asasiah, nadinya ataupun prosesnya adalah berlaku di pengurusan kami. Mana kebijaksanaan pemimpin dalam standard 1, pemimpin sebagai pengurus instruksional, pemimpin sebagai pemimpin instruksional, kemudian standard 31, standard 3.3 dan juga kemenjadian guru ni dalam standard 4. PDPC guru, kualiti guru terletak pada standard 4, ya. Tinggilah standard 4, insya-Allah tinggilah dalam pencapaian kami ni. Tetapi sekiranya kita sebagai seorang pemimpin, kita melihat dalam kekuatan kami ni ada lacking, ada kelemahannya, iaitu mungkin murid-murid kita bukan murid yang selected. Ada sekolah yang murid selected, of course lah dia jadi macam bonus bagi dia, kan. Tetapi bagaimana berlaku pada sekolah-sekolah harian biasa? Bagaimana berlaku pada sekolah-sekolah yang memiliki guru-guru yang berlainan tahap kompetensi dia, berlainan tahap komitmen dia? Bagaimana seorang pemimpin nak polish perkara itu? Of course dia berada pada bagaimana dia mengurus sumber-sumber dia dengan baik. How they utilize dia punya elemen kekuatan kami daripada tidak kompeten menjadi kompeten, daripada murid yang kurang pandai menjadi sederhana, menjadi pandai. So bagaimana benda itu berlaku? Tidak lain tidak bukan dia berada pada pengurusan kami ini. Bagaimana standard 1 memainkan peranan, ya. Okey, sejauh mana sekolah mampu memproses kekuatan kami sehingga elemen kekuatan kami dapat memberi impak yang positif terhadap pencapaian kami adalah sangat bergantung kepada kebijaksanaan pengetua. How to diagnose, memerihal, mempostulasi kesan baik atau buruk dan menambah baik, dia bagi treatment pula. Ini adalah proses-proses biasa yang sepatutnya, yang seharusnya pengetua mainkan peranan. Di screening and scanning and screening. Macam tadi kan, apa yang kita perlu reduce, apa yang perlu kita naikkan, apa yang perlu kita reduce dan apa yang perlu kita buat nilai tambah, perlu kita adakan, create. Model tadi kan, saya suka model tadi. Dia berada dalam pengurusan kami ni. Okey. So proses ini bagaimana kemenjadian guru, kemenjadian sekolah, kemenjadian murid ini boleh ditingkatkan
dia juga memainkan peranan pengetua bagaimana dia melihat faktor-faktor luar. Contoh tadi kan dalam aspek A9, sokongan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta ini boleh memainkan peranan dalam meningkatkan pencapaian. Yang paling dekat kita tengok adalah peranan SISC dan juga SIP. Bagaimana seorang pengetua dia collaborate dengan SISC Plus yang ada, collaborate dengan SIP PPD yang ada untuk membimbing dia supaya proses-proses yang berlaku on track. Ya, sebab peranan SISC Plus dengan peranan SIP ni berbeza. SISC Plus ni dia more on teachers. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru, peranan itu boleh dimainkan oleh SISC Plus. Bagaimana seorang pengetua boleh meningkatkan pengurusan dia untuk lebih sistematik, untuk melihat kepada perkara-perkara yang lebih baik itu boleh dimainkan peranan oleh SIP Plus in terms of coaching and mentoring. Nak pakai topik coaching ataupun nak pakai topik mentoring is depend on situation itu. Ada ketika dia perlu pakai coaching, ada ketika dia perlu kena pakai mentoring. Tu apa tu? Ensure yang outcome dia lebih baik. Guru menjadi, sekolah menjadi, murid juga menjadi. Sekolah menjadi kerana apa? Kerana kemenjadian guru dan juga kemenjadian murid. Dia ada interaction between these two item untuk kemenjadian sekolah ni. Okey, isu-isu dalam kepimpinan. Ini kita ulang sedikitlah, ulang tayang apa yang berlaku dalam sistem persekolahan kita, apa realitinya. Kita tengok isu tular kain rentang gesa tukar pengetua sekolah. Pada pendapat tuan-puan, mengapa isu ini berlaku? Mengapa ada pihak yang menggesa supaya pengetua tukar? Mungkin terdapat inconsistency in visi dan misi kan? Tak sama. Misi guru lain, misi ibu bapa lain. Bukan misi, visi. Visi ibu bapa lain. Ibu bapa dia tak nak lain dah. Dia nak kemenjadian anak-anak dia. Guru pun dia tak ada benda lain dia nak fikir. Dia nak kemenjadian murid-murid dia. Sebab saya 19 tahun di sekolah, kepuasan kita adalah kemenjadian murid. Tak ada yang lain. Kan? Jiwa kita dengan murid. So kita punya SLM murid kita lebih meningkat. Itu adalah pencapaian baik bagi kita. Tapi mengapa ada certain case cikgu-cikgu tak nak pengetua ni, parent-parent tak nak pengetua ni? Of course ada, mungkin ada lacking bagaimana pengetua screening and scanning and screening the konteks tu. Mungkin dia tidak mencakupi pelbagai konteks yang saya cakap tadi kan, tidak merangkumi banyak aspek lain. Sebagai contoh, kita lately ni kita nampak banyak sekolah yang membuat kita kata dinner, annual lunch di hotel kan. Adakah semua murid kita mampu untuk ke tempat-tempat tersebut? Ya. So, perkara-perkara ni kita sebagai seorang pemimpin ataupun guru sekalipun di dalam kelas, kita kena fikir untuk kita buat keputusan ni adakah adil untuk semua. So kita kena tengok konteks guru, konteks murid, sosioekonomi murid, latar belakang murid, tahap pemikiran ibu bapa. Itu perkara-perkara yang kita tengok dan mungkin kita terlepas pandang. Okey, ini juga guru tidak harus dibebankan dengan kerja pentadbiran yang di luar tugas hakiki. Sebagai seorang pemimpin, kita kena tahu bagaimana apa yang tugas hakiki guru, apakah tugas sampingan. But sometimes pengetua dia ada aim, visi dia yang mungkin visi yang dia aim tidak difahami oleh guru. Bila terdapat ketidakpersefahaman antara gaya pemikiran guru, tahap pemikiran guru dengan tahap pemikiran pengetua, mungkin apabila terdapat inconsistency dalam pemikiran ini, maka berlakulah gejala stres, ya. Guru rasa terbeban dengan kerja-kerja yang tidak sepatutnya. So adalah penting bagi kita untuk melihat balik which one should be reduced, which one should be raised, apa perkara yang perlu kita create yang baru
Kan perlu kita lihat balik. Okey, ini pula adalah perkara-perkara positif yang mana sekiranya kita mengamalkan pendekatan pemahaman kecerdasan kontekstual, apa yang berlaku? Kita boleh tengoklah contoh ini. Semua sekolah pendidikan murid saja boleh gunakan. Biasa sekiranya kamu nampak ada flexibility, ada responsive to the context, ada kemanusiaan dekat situ kan. Elemen-elemen contextual intelligence tu ada. Flexibility, beri kebebasan, melihat pada konteks semasa, nilai kemanusiaan, kena ada dekat situ. Openness, keterbukaan, tak boleh nak rigid kan. Ini salah satu contoh bagaimana KPM sendiri menggunakan pendekatan berdasarkan kepada konteks. Okey, yang kedua, murid guru dibenar pakai baju sukan ketika cuaca panas. Ini pun saya rasa sebagai wow, seronoknya kan kalau orang atas membuat keputusan yang menyenangkan pihak-pihak bawahan ini. Menyenangkan pihak-pihak murid, menyenangkan pihak-pihak guru dibenarkan pakai baju sukan. Kenapa? Konteks masa yang tidak mengizinkan. So kita kena responsif to the context, kena tengok persekitaran, kena tengok kemampuan murid, kemampuan sekeliling. Okey, ini pula sebagai contoh, ini ada di Singapura ni, pengetua sekolah ini cipta protokol tingkatkan proses pemikiran pelajar. Bagaimana seorang pengetua yang terlalu proaktif. Dia proaktif, dia aware kan dengan keperluan semasa sebab kompetensi murid pada abad 21 ini sudah mencapai. Kompetensi murid sudah mencapai. Daripada 4C kepada 6C sekarang kan. Bagaimana nak membangun karakter dia, membangun pemikiran kritis dia, membangun communication dia, membangun tahap collaboration dia. So sebagai seorang pengetua dia perlulah proaktif dan juga forward thinker, berfikiran ke hadapan. Ini salah satu contohlah bagaimana elemen-elemen ini diimplementasikan secara indirectly. Tapi bila kita tahu bahawa itu adalah contextual intelligence, kita faham. Ini juga KPM masuk program cari impak pada pelajar dan bebankan guru. Ini ada berkaitan dengan model yang dijelaskan oleh Dr. Mahendra tadi model DRRC. How to eliminate, which one should be eliminated, which one should be raised, reduced and juga created. Okay. Saya sebenarnya sekiranya dekat sini ada pemimpin-pemimpin sekolah, saya ada satu self-rating scale sebenarnya. So saya lupa nak maklumkan, ini adalah model MyClips. Model ini adalah model saya yang saya telah patentkan, saya telah hak ciptakan dan juga ada international e-books yang ini berkaitan dengan model MyClips, Malaysian Contextual Intelligence Principle in School Malaysian Context. So ini adalah model yang mana saya highlightkan kepentingan contextual intelligence. Bagaimana awareness, proaktif, forward thinker, fleksibel, responsive context ini perlu dimainkan ataupun perlu ada bagi seorang pemimpin sekolah. So para hadirin yang hadir pada hari ini bolehlah melayari https://clisab.com. Boleh je search clisab.com. Dekat sini dia ada digital contextual intelligence, contextual leadership. Ya, tuan-tuan boleh ukur sendiri bagaimana tahap kepimpinan contextual intelligence kita. So, saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan dapatan saya. Ini adalah kajian daripada tahun. Okey, ini adalah kajian tahun 2021, sekiranya tuan-tuan nampak. Okey, ini saya melihat bagaimana tahap pengetua keupayaan mereka membuat keputusan. Masih ada lagi, kalau kita tengok sini, tekad dengan keputusan yang telah dibuat, hanya 38% yang tekad membuat keputusan. Dan masih ada dalam 8% dekat sini yang masih lagi tak confident dengan keputusan yang dibuat. Kalau kita tengok dekat sini, nampaklah begitu masih ada pemimpin yang tidak sure apakah keputusan yang dibuat tu.
Ya. Dan yang kedua, contoh soalan yang ke-11, menggalakkan penglibatan PABG dalam aktiviti sekolah. Masih ada lagi pengetua yang tidak faham bahawa pentingnya penglibatan PABG dalam pengurusan sekolah. Sebagai contoh ya, kajian pada tahun 2022 yang dibuat kajian di Thailand, satu sekolah di Mubalik China di Thailand. Bagaimana seorang pemimpin ini dia menghadapi kesukaran dalam mendapatkan dana. Sebab China di Thailand ni satu entiti yang sedikit ya. Dia ada masalah kewangan. Bagaimana pengetua ini bertindak untuk mendapatkan dana adalah dengan kekuatan PABG. Dan kita sebagai pemimpin sekolah pun, di mana-mana sekalipun, sekarang kita banyak mengadakan kolaborasi kan. Berkolaborasi dengan IPTA, berkolaborasi dengan pihak PIBG, dengan IPTS. Sebab perkara-perkara ini, kalau kita tengok dalam pengurusan sekolah, sebab sistem kualiti sekolah tu sebenarnya kita sebagai guru di sekolah, kita tak boleh hanya melihat SCAS itu sebagai alat mengukur pencapaian kami untuk to ensure pencapaian kita tekal atau tidak. Sebenarnya SKPM ataupun sistem kualiti sekolah ini merupakan salah satu alat untuk mengurus. It's a tools to manage school. Sekiranya kita melihat SCAS ataupun SKPM ni adalah satu alat untuk mengurus, sebenarnya dia adalah guideline yang dah cantik dah. Kita dah tengok dah. Kalau tuan-tuan Arif dengan fishbone Ichikawa, tulang ikan Ichikawa, faktor-faktor pencapaian dengan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penurunan adalah faktor-faktor yang sama. Kan? Faktor-faktor yang sama itu adalah di mana? Di kekuatan kami itu. Bagaimana guru-guru you, bagaimana anak murid you, bagaimana facilities you, bagaimana kemudahan-kemudahan dalam kelas, bagaimana hubungan you dengan community, hubungan you dengan ibu bapa, hubungan you dengan IPTA sekeliling, sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita mengurus, membimbing, meningkatkan pencapaian kami itu. Jadi kalau kita tengok kat sini masih adalah pengetua yang tidak mungkin dia tidak tahu tapi tidak begitu faham bagaimana PIBG ini boleh memainkan peranan dalam meningkatkan kemanjaan murid itu. Ya. Dan saya sudahilah dengan perkongsian saya pada kali ini. Apakah conclusion yang boleh kita buat adalah kecerdasan kontekstual seorang pemimpin sangat signifikan dalam memastikan proses yang berlaku di sekolah. Dalam kita yang bercakap ini adalah konteks sekolah lah ataupun organisasi. Kalau di sekolah sama ada proses pengajaran maupun pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermakna. Dia sangat signifikan bagaimana kebijaksanaan pengetua itu kan. Kita sebagai orang kata kemudi kan, pengemudi. So sangat-sangat berkait rapat dengan kebijaksanaan. Okey. Keupayaan pemimpin dalam diagnose konteks dan membuat keputusan yang tepat dan tangkas. Nak tepat dan tangkas. Ada sesetengah pemimpin dia boleh buat keputusan yang tepat tetapi tak tangkas. Kan cikgu-cikgu ni kita sebagai orang yang kena buat kerja, kita tak nak menunggu keputusan yang lama. Kan contoh kalau kita ada isu suarakan isu pada hari ini, kalau boleh kita nak besok dah ada keputusan yang dibuat oleh pihak pentadbir kan. So bagaimana kita nak membuat keputusan yang tepat at the same time tangkas. Kan kompetensi ni kadang-kadang kita kena tengok dari segi time frame. Kadang-kadang orang boleh buat kerja dengan 3 hari, kita boleh buat kerja sampai 10 hari. How to measure the competency itu. Jadi dalam elemen kebijaksanaan ni dia nak tepat dan at the same time adalah tangkas cepat. Ya. Keupayaan pemimpin dalam diagnose konteks dan membuat keputusan dengan tepat dan tangkas amat dituntut bagi memastikan pemimpin ini kekal relevan dalam arus semasa. Jadi saya rasa cukup dahulu perkongsian saya untuk hari ini. Saya harap perkongsian pada hari ini sangat memberi manfaat kepada bagaimana kita berfikir, how we think
untuk memastikan pengurusan atau kepimpinan tak kira di mana-mana peringkat berjalan dengan lebih teratur, lebih tersusun. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta untuk hari ini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada yang berusaha Dr. Abdul Hadi. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Suhaili atas perkongsian yang amat menarik ya. Banyak input yang kita terima pada hari ini. Okey, sangat kita teruskan lagi. Kita sediakan ruang untuk sesi Q&A pula ya. Mungkin satu atau dua soalan daripada audiens. Jadi saya jemputlah ya kepada rakan-rakan pendengar semua ya yang bersiaran bersama kita ni boleh kemukakan terus kepada Dr. Suhaili soalan atau menulis soalan pada ruangan chat kita. Kita persilakan ya kalau ada soalan. Ya, ada apa-apa soalan yang boleh dikemukakan, kita sama-sama berkongsi dan mungkin pula boleh memberi cadangan kepada kita kan. Ya, ya. Yang ini ada satu tu tulisan Suzi Lawati Ismet ni. Dia kata tapi doktor kata macam sekolah saya banyak betul program. Sibuk betul kami di sekolah. Kesian kat cikgu. Ini pernyataannya bukan sekolah. Bukan Ini soalan. tadi ada ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Doktor ada beberapa kali menyebut tentang kompetensi. Soalan saya, jika seseorang sedang menjalankan kajian Okey, kompetensi instruksional, boleh tak gunakan model doktor? Model kajian CI. Okey. Sebenarnya antara instruksional dengan CI, dia adalah dimensi yang berbeza sekiranya kita lihat dari segi kompetensi sebagai seorang pemimpin. Okay. Namun kompetensi instruksional itu bergantung kepada sejauh mana pemimpin itu bijak. Bila pemimpin itu bijak, dia relate dengan contextual intelligence tu. Kan, kompetensi instruksional tu. Dia ada kait, tetapi sedikit berkaitan, cuma tidak boleh menggunakan model CI. Tetapi cikgu boleh menggunakan model MyClip saya tu. Dalam slide saya tu saya ada model. MyClips model tu dia include dah tentang kompetensi instruksional. Mungkin cikgu boleh guna the whole model but not in the specifically on contextual intelligence tak boleh lah. Tapi model, the whole model insyaAllah boleh guna. Saya ada menjawab satu lagi soalan doktor. Ya. Soalan yang kedua. Apa cadangan doktor untuk guru-guru membantu pentadbir yang sukar membuat keputusan dengan cepat dan cekap? Ini dia berkait rapat dengan kompetensi kan, kompetensi pemimpin dalam membuat keputusan. Kadang-kadang kita sebagai guru ni tak boleh interfere peranan pemimpin itu. Cuma bagi saya sometimes keputusan-keputusan ini apabila itulah saya cakap pemimpin dia boleh buat keputusan tetapi untuk menjadi pemimpin yang boleh membuat keputusan tepat dan tangkas tak ramai boleh buat macam tu. Kadang-kadang sampai tak apalah nantilah cikgu saya tanya PKP saya. Tak apalah cikgu nanti kita meeting 2-3 hari nanti kita buat meeting. Kita sebagai orang bawah kita nak segera kan. Cuma isu-isu begini dia ada isu lah tentang kompetensi sebagai seorang pemimpin tu sendiri. Bagi saya macam itulah. Kena tunggulah kan. Kok mana pun kita sebagai guru ni kena tunggulah keputusan yang dibuat oleh pihak pentadbir. Okey. Baik, terima kasih Dr. Suhaili. Modelnya dia tanya, boleh Ya, ada satu. dapatkan tajuk penuh artikel doktor? Okey, untuk mendapatkan semua artikel saya, hanya Google dekat Google aja dekat Google Scholar, type aja nama saya. Dia akan keluar semua jurnal berkaitan saya. Kalau kata kepimpinan kontekstual tu memang nama saya lah ada kat situ. Boleh je type nama saya, sebab saya memang banyak artikel kat situ. Okey, ada lagi tak doktor? Baiklah, ni doktor kita dah sampai ke penghujung slotnya. Jadi saya bagi ruang sikit pada Dr. Suhaili untuk buat sikit rumusan
tentang apa yang kita bincangkan pada petang ini. Okey, terima kasih Yang Berusaha Dr. Abdul Hadi. Sedikit rumusan yang boleh kita buat ya. Tak kiralah kita siapa, sama ada kita pemimpin ataupun kita sebagai seorang guru ataupun kita sebagai ibu bapa sekalipun. Kepimpinan kita di mana-mana pun kita sentiasa memimpin orang, kita memimpin anak-anak kita memimpin isteri kita memimpin orang bawah kita di syarikat kita ataupun di mana-mana. Contextual intelligence ni merupakan salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh semua kita. Bukan sekadar kita sebagai pemimpin saja. Kan bagaimana kita nak buat keputusan juga berkait rapat dengan konteks. Dan bagaimana orang nak memahami kita sekalipun, juga orang kena memahami konteks kita juga. So dia ada dua. Kita yang melihat ataupun kita yang buat keputusan, kena ada contextual intelligence itu. Saya rasa tidak berfokus kepada pemimpin lah. Sebab kita juga sebagai seorang orang biasa, kita juga memimpin orang lain juga. Saya rasa itu je Dr. Hadi. Okay, terima kasih sekali lagi Doktor ya atas perkongsian yang amat menarik pada petang ini ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh doktor dapat kita manfaatkan dalam kerja seharian kita lah ya. Dan kepada rakan-rakan yang bersama-sama kita dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi ya pada slot-slot CDL hands-on cluster IPG pada minggu-minggu yang akan datang ya. Terima kasih semua saya ucapkan ya. Selamat maju jaya. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hadi. Ya, terima kasih doktor ya. Terima pelawaan ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Ya. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Dr. Hadi. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.